Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Semuanya hanya tinggal kenangan. Azri masuk ke dalam pejabat. Dia melabuhkan punggung di atas kerusi. Dulu pertama kali dia duduk dalam bilik itu, tak terkata rasa gembiranya. Dia begitu bangga dengan kejayaannya. Tapi hari ini perasaan itu hilang. Bilik ini tidak memberi apa-apa makna pada dia. Kosong, sekosong hatinya. Azri mengambil kotak di tepi meja. Dia membuka laci. Barang-barang di dalam laci itu dikeluarkan, termasuk bingkai gambar yang disimpan di situ. Lama dia menatap gambar isteri dan anak-anaknya. Gambar yang diambil semasa hari raya. Saat indah itu terimbau semula. Waktu itu Azril baru balik dari solat sunat hari raya bersama keluarga mentuanya. Danny dengan berianya menyambut kepulangan papanya dan beritahu yang dia mahu makan. Azril bertanya kenapa Danny tak makan lagi, dan Danny menjawab yang dia sudah makan, cuma dia mahu makan lagi. Keletah Danny dapat menghiburkan atuk dan neneknya. Danny mahu bersalam pada atuknya, tapi Encik Idris berkata yang cucunya telah salam pun sebelum pergi solat raya. Namun Danny berharap dia akan dapat duit raya lagi dari atuknya jika bersalaman buat kali kedua. Azri pun mencelah dan berkata pada anaknya, mana ada orang bagi duit raya sampai 2 kali? Kalau macam tu, botak kepala papa dengan atuk kalau setiap kali salam dapat duit raya. Azhar pun mencelah sama. Dia berkata, bukan papa dengan atuk je, dengan Pak Ngah sekali botak. Dah tak ada makwa nakkan Pak Ngah. Darwin pula dengan manjanya duduk di atas pangku papanya sambil makan kuih raya. Gamat rumah itu dengan tawa semua. Danny berasa malu dan terus memeluk leher papanya dari belakang sambil mukanya disembam. Azril tersenyum melihat anak bujangnya. Dania dengan hati riangnya baru pulang dari kedai runcit bersama Pak Su Aizat. Dia mengadu pada papanya yang diteringin main bunga api. Tapi Alia tidak benarkan. Risau jika ada kecederaan berlaku. Dan Dania mengambil keputusan membeli coklat dan gula-gula. Azri menegur anaknya bahawa makan coklat dan gula banyak-banyak boleh merosakkan gigi. Lepas itu pandai pula Dania berkata yang dia makan sikit saja coklat itu. Dania berkongsi coklat dan gula-gula itu pada adiknya. Alia pula sibuk memasak di dapur. Dia menyediakan nasi lemak kukus kerana suaminya teringin sekali mahu makan. Azri kasihan melihat isterinya bertukar lumus menyediakan makanan untuknya. Dia pun tidak kisah. Hari lain pun Lia boleh masakkan untuknya. Lia berasa susah hati selagi dia tidak masakkan untuk suaminya. Itulah sifat seorang isteri yang mulia. Azri berasa sangat bertuah memiliki Alia. Namun Alia berkata balik yang dirinya lagi bertuah memiliki Azril kerana ditahu dirinya tak punyai apa-apa. Tapi Azril sudi menjadi suaminya. Masing-masing saling mengungkap kata sayang. Waktu ini juga Azril ada berjanji yang dia akan setia dengan isterinya dan takkan buang Lia dalam hidupnya. Dia takkan sesekali cintakan perempuan lain selain dari isterinya bernama Nur Alia. Mekar senyuman di bibir Alia. Selepas itu sesi foto gambar beraya mereka sekeluarga dan foto diambil oleh Azhar. Azri memeluk erat pinggang isterinya dan Alia menyandar manja di dada suaminya. Dania, Awin dan Danny berpelukan sesama mereka sambil tersenyum gembira. Itulah saat terindah bersama keluarganya. Telefon bimbit berbunyi. Azri tersentak dari lamunannya. Dia mengelap air mata yang basah di wajahnya. Azri akui dia menyimpan gambar tersebut kerana dia benci tengok muka Alia. Tapi Azril hanyalah menipu dirinya sendiri.
Makin jauh Azrael cuba buang isterinya, makin seksa hatinya. Gambar isterinya ditenungnya lagi, dan dalam hayal dengan menungnya, ada tangan yang mengurut-ngurut lembut bahunya. Muka Azrael jadi membahang tiba-tiba. Rupa-rupanya Sharifah Azrin yang datang. Riak wajahnya nampak gembira melihat tunangnya, tapi tidak pada diri Azrael. Azrin boleh pula menceritakan hal perceraian antara Azrael dengan Alia yang membuatkan hati Azrael semakin marah. Azrin juga mahu mengajak Azrael ke butik pengantin untuk menggantikan balik kain Ella untuk dibuat baju Melayu. Dia berkata pada Azrael seolah-olah tiada apa masalah yang berlaku sebelum ni. Gara-gara kain itu, Azrael telah kehilangan Danny. Itu membuatkan darah Azrael naik dan terus mengamuk pada Azrin. Perempuan itu boleh pula bertanya kenapa Azrael memarahi dirinya. Dasar perempuan bodoh. Azrael bertanya kenapa tergamak memukul anak-anaknya. Pucat muka Azrin bila disoal begitu, namun dipusing ceritanya. Dia takkan sesekali mengaku perbuatannya terhadap Dania, Darwin dan arwah Danny. Dia berkata yang budak-budak bercakap bohong, tapi Azrael menempik terhadap Azrin. Dia berkata, anak-anak aku tak pernah diajar berbohong. Kau yang pembohong. Kau buat apa dekat anak-anakku, Rin? Azrael sudah berdiri tegak di depan Azrin. Azrin tidak menjawab. Makin pucat mukanya. Azrael menunjal-nunjal kepala Azrin, namun Azrin melawan dan tangan Azrael ditepis. Antara perkara jahat Azrin terhadap anak-anak Azrael. Yang pertama, menolak kepala Nia dan tarik rambutnya kuat-kuat. Yang kedua, menyumbat nasi dalam mulut Awin. Yang ketiga, menolak kepala Danny dekat cermin kereta. Dan yang keempat, Azrin meletakkan pisau di leher Danny. Dengan itu, satu penampak Azrael hinggap di pipi Azrin dan dia jatuh tersungkur. Lepas itu, boleh pula Azrin mahu buat laporan polis kerana pukul dirinya sesuka hati, dan dia mahu pastikan Azrael disumbat dalam penjara. Waktu ini Azrael dah tak peduli pasal dirinya. Dia tak takut langsung ugutan dari betina yang perangainya mengalahkan binatang. Azrael berkata lagi yang Azrin tidak layak menjadi isterinya dan tidak layak menjadi ibu kepada anak-anaknya. Dia mahu Azrin berambus dari situ. Dari itu, Azrin sudah mula mengungkit segala apa yang Azrael miliki. Pejabat, rumah, kereta dan wang ringgit semuanya adalah hak milik dia. Kalau tanpa dia, Azrael telah pun hidup merempat. Kemudian Sharifah Rosna tiba-tiba datang bagi membantu Azrael menyelesaikan masalah. Dia memarahi Azrin dan dia memperingatkan pada perempuan itu bahawa apa yang Azrael dapat bukan goyang kaki. Azrael bekerja keras hingga sampai ke tahap sekarang. Bila Azrin berkata tadi, Azrael tidak melenting walau sikit pun, dan dia telah jangka Rin akan berkata begitu. Azrin bengang pada Sharifah Rosna kerana mempertahankan Azrael. Sharifah Rosna tahu dirinya tidaklah baik mana dan sekurang-kurangnya dia mahu berubah. Tapi Azrin masih dengan sikap belagak, sombong dan angkuh dengan kekayaannya. Sharifah Rosna juga tahu bahawa Azrin yang menyorok inhaler Danny, dan dia tahu sampai mati pun Azrin takkan mengaku perbuatannya. Dengan itu, Azrael telah membuat satu keputusan yang akan mengubah segala-galanya. Sebesar kuman pun Azrael tidak kebuluh dengan harta perempuan tu. Azrael mencampakkan segugus kunci di atas meja, iaitu kunci pejabat, kunci rumah dan kunci kereta beserta dokumen pindah milik semua hartanya pada Azrin. Duit hasil dari keuntungan projek Mega juga dipulangkan semula. Sebenarnya Azrael singgah di pejabat pun hanya dia mahu mengambil barangnya saja. Detik itu Azrael minta pada maksunya supaya putuskan pertunangannya dengan Azrin. Sharifah Rosna beritahu lagi pada Azrin segala kerugian yang ada dia akan bayarkan.
Tidak perlulah bawa kes seperti ini di mahkamah. Anggap saja tiada jodohnya dengan Azril. Azril tidak boleh berbuat apa. Andai Syed Razif mahu menyamannya, mungkin dah tiba masanya dirinya dikenakan hukuman. Azril melangkah keluar dari pejabat itu dengan hati yang tenang, walaupun hanya tinggal sehelai sepinggang.